Saya ditanyakan juga tempoh hari di mana, di Sabah atau Sarawak, ada satu syarikat buat kek lapis di Sabah ya, di Sarawak, yang mana didapati margarin yang digunakan untuk bahan kek lapis tu adalah mengandungi DNA babi. Betul kan? Saya diberitahu syarikat ini tidak boleh produk makanan untuk orang Islam kecuali disertu dulu. Dan ada satu syarikat yang boleh menawarkan sertu. Ini syarikatnya. Kita bukan nak pelekeh, tapi kita katakan bahawa tidak perlu menubuhkan satu syarikat untuk cuci bangunan yang kena babi ke kena anjing. Apa dia kerjanya apa, kilang-kilang yang mau memproses makanan halal disertu. Ini upahnya bukan murah. Begitu dia juga mengeluarkan tanah untuk sertu, keluarkan juga tanah untuk bertayamum. Ada di bawah tayamum di sini. Sebenarnya dalam hadis Bukhari pernah Rasulullah SAW melarang seorang sahabat bawa debu untuk tayamum. Dan saya pernah kuliah di Gombak, seorang muslimah bawa sabun sertu. Sabunnya saya tanya berapa harganya, RM7. Di Singapura $5. Sabun sertu. Rasulullah SAW tak suruh gunakan sabun. Dalam zaman Rasulullah SAW dah ada sabun, sehingga ada satu kabilah sabuni. Kabilah sabun ini kerjanya buat sabun. Apa dia, bisnes sabun. Bermakna zaman Rasulullah SAW sabun sudah digunakan. Rasulullah SAW tak suruh gunakan sabun. Jangan buat bid'ah ya. Disuruh gunakan tanah yang tak keluar modal. Dan di dalam proses menyertu atau sema, kalau ikut syarikat ni, dia tak boleh pakai tanah biasa. Dia cari tanah yang paling suci, bersih. Tanah mana saya tak tahu. Dibawa satu lori. Pernah tak itu hari kat internet, cuba tengok kat YouTube, satu syarikat sertu daripada atas sampai bawah, berapa lori ditaruh tanah di luar. Ditunjuk bagaimana dia ambil tanah. Yang di atas dibuang, dia ambil dalam-dalam. Ini satu kerja yang susah. Macam mana kita nak bersihkan? Keluarkan modal. Begitu juga besok kita ragu nak beli satu mesin second hand untuk proses makanan, kita akan ragu, pernah tak digunakan oleh babi, kalau ataupun digunakan untuk proses babi. Kalau pernah digunakan untuk proses babi, tentulah disuruh sertu. Tak, tidak, jualan kita tak laku, orang boleh condemn kita. Jadi kita katakan ini tidak pernah berlaku sama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tak pernah menyuruh orang yang pernah gunakan alat untuk masak babi dan sebagainya, Rasulullah SAW tak pernah suruh sertu. Tahu sertu ya? Tak tahu sertu. Sama. Tadi muslimah dia katakan sertu tak faham. Sama. Sertu dan sama sama. Ya, dua-dua bahasa Melayu. Jadi tuan-tuan, agama kita sudah sempurna ya. Agama kita sudah sempurna. Kalau masalah sertu atau sama ini masalah besar, kita mesti ingat, kata orang kita ni yang bermazhab Syafi'i, kalau tersentuh anjing, tersentuh babi, tidak disertu, sembahyangnya tidak sah, sehinggalah disertu. Bermakna ini masalah tahara, masalah besar. Kalau ini masalah besar, kenapa Rasulullah SAW tak sampaikan kepada kita? Sedangkan di dalam hadis Bukhari daripada Abu Hurairah, qala Abu Hurairah, 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ah. Rasulullah SAW sudah mengajarkan kami segala-galanya, hatta buang air besar, cara buang air besar dan bercebok. Segala-galanya sudah diajar. Dan Allah mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sudah sempurnakan agama kamu. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada tertinggal dalam Al-Quran walaupun benda yang paling kecil sekalipun. Wa tammat kalimatu rabbik, sudah tamat kalimat Tuhanmu dalam hal ibadah, bersuci. Dan kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'tadduna fit tuhur. Akan lahir di penghujung umat ini kaum-kaum yang keterlaluan dalam taharah. Sedangkan bagi kita taharah 4, tak masuk 5 yang ni. Katakan taharah. Apa itu taharah? Pertama sekali mandi hadis besar. Kedua, berudu. Kalau tak ada air, kita kena tayamum, yang ketiga. Dan keempat, istinja. Ada yang lain? Tetapi sekarang sertu ataupun samak ni termasuk taharah bagi mereka. Sedangkan itu keterlaluan. Kerana mereka mengatakan sesiapa yang tersentuh anjing atau babi, kalau tidak disertu, disamak, tak sah sembahyangnya. Cuba tanya ustaz-ustaz di luar. Itu jawapannya. Saya sendiri bertanya, kalau gitu ustaz, orang-orang yang baru masuk Islam ni tak pernah sertu tangannya,
tak pernah sentuh bajunya yang kena, tak sah lah. Dia tak mau jawab. Ingat dia saya katakan, zaman Rasulullah SAW, berapa ramai orang kafir masuk Islam. Zaman sahabat, berapa ramai orang Nasrani, orang Yahudi, orang Majusi masuk Islam. Rasulullah SAW tidak pernah berpesan kepada para sahabat kalau mereka masuk Islam hendaklah dicuci barang-barang mereka yang pernah digunakan untuk masak babi ataupun pinggan mangkuk yang digunakan untuk makan babi. Tak pernah Rasulullah SAW mengatakan kalau mereka masuk Islam, piara anjing hendaklah disentuh rumah mereka ataupun perkakas mereka. Tidak ada. Kenapa sekarang baru ada? Ini suatu bid'ah yang baru. Susah nanti orang yang masuk Islam kerana hal-hal seperti ini. Jadi bantu mereka, beri penjelasan kepada mereka bahawa anjing dan babi tidak najis. Ya, tetapi kalau apa saja digunakan oleh anjing untuk digunakan untuk minum dan makan baru dicuci 7 kali, satu daripadanya dengan tanah. Okey.